perlu sokongan padu daripada kerajaan satu. Okey, kenapa saya cakap benda tu? Pasal sekarang ni banyak benda yang dilakukan dan mungkin dia tak sedar, pasal mungkin saya rasa kerajaan tak ambil peduli pun, dia tak kisah pun pasal orang-orang seni ni. Pada mereka seni adalah hiburan saja. Kebanyakan orang ingat seni adalah semata-mata hiburan. So macam, dan kalau kita dekat dengan orang-orang yang warak dan alim lagi lah, lara benda-benda ni semua kan, benda ni tak elok, tak apa benda semua. Dia tak sedar yang kebanyakan benda dalam hidup dia orang adalah sedikit sebanyak akan diefek oleh media kan. Contohnya media, bagaimana media mempamerkan, menunjukkan sesuatu kebaikan atau benda-benda yang elok kepada masyarakat, membuat orang nak jadi macam tu. Tunjukkan sesuatu yang membanggakan, yang membuat orang menanam semangat untuk lebih yang ada harapan dalam hidup dia. So bila kita ambil satu blanket cakap semua tak elok kan, kita tutup semua tak elok, dan hilang hormat kita pada orang-orang seni yang berada di dalam industri itu. Orang-orang seni ni pula bukan semuanya tak ada pelajaran, tak ada apa. Ramai yang menjadi anak seni kena buat research, kena belajar, kena baca buku, kena tengok, buka mata, tengok sekeliling apa yang berlaku. Di golongan pengarah filem, kebanyakannya adalah pemikir. Kerana untuk menjadikan satu filem tu is not something simple, bukan benda yang mudah. You kena ada pengetahuan, you kena ada pengalaman, you kena ada macam-macam yang ada dalam tu. Now, industri lain pun sama. Okay, cuma kreatif ni, because dia berbekalkan ni tau. Dia berbekalkan ni yang datang daripada situ. So, nampak macam, alah, kau ni tak ada modal apa pun, pakai kepala otak, pakai Leo je. Macam mana gaji kau lagi tinggi daripada kita orang? Pasal apa yang kita buat, apa yang kita cakap, idea-idea kita menghiburkan, membuka minda dan ada juga memberi harapan kepada golongan-golongan rakyat. Itu sebab pentingnya. Dan sebab itu kalau saya berjalan bersebelahan dengan seorang YB, mungkin orang tak kenal YB tu, dia mungkin lebih berkuasa daripada saya. Saya cuma hanya pelawak bodoh saja. Tapi orang akan kenal saya daripada kenal dia. Itu sebab style dahulu adalah kita tekan anak-anak seni, jangan bagi dia besar sangat. Kalau dia besar, dia jadi macam MGR, dia jadi macam artis-artis yang di India contohnya, tak dibenarkan masuk pilihan raya. Kan? Pasal apa? Orang lebih kenali dia orang. Dan kalau seorang tu dibesarkan dengan image seorang hero yang selalu membantu, you ingat orang takkan undi dia. Pasal image sudah orang dah beli dah. So, itu sebab saya rasa dan seni tidak pernah diberi apa-apa macam push yang besar atau diberikan kepentingan. Padahal jika seni kita boleh memasuki pasaran dunia, kita menunjukkan Malaysia ni dah sampai tahap mana dah sebenarnya. Level kita dah tahap mana dah. Maknanya level pemikir kita tahap mana. Pasal cerita-cerita daripada Malaysia, katalah dah masuk Oscar, dah masuk Academy Awards, dah pergi ke Cannes Film Festival kan, dan muzik kita dah berkumandang di seluruh dunia. Macam K-pop, macam K-drama, macam K-movies. Dia orang tak tukar bahasa pun, dia tak ada cakap orang putih pun. Tapi sekarang ni, itu yang saya katakan, kita boleh mengeluarkan lebih banyak konten positif yang datang daripada bangsa kita yang ada culture kita yang bersopan santun, yang apa. Dan jika itu boleh popular, kita boleh efek orang luar jadi lebih bersopan santun kan. Bukan semuanya kita ambil daripada sana, daripada US, so maki hamun semua, anak-anak kita start maki hamun. Pasal apa Mak Saleh buat? Korea pakai baju yang agak seksi-seksi, so anak-anak kita pakai baju seksi-seksi pasal dia ingat it's okay. So bila time kita nak tunjuk ke orang, tak payah,
Seni tu is not just here. Dia boleh dibuat macam mana, dan bagaimana seni daripada Malaysia tu kan, yang penuh dengan sopan santun budi bahasa tu juga boleh ambil tempat di pesada dunia. Tapi nak kena invest in that. Jepun invest dulu. Ingat tak Jepun? Dia nak memulihkan image dia di Asia. Dia buat Asia Bagus dulu. So dia buat satu competition nyanyian Asia, tapi dia orang menang datang Tokyo. So orang-orang Asia pun look forward tu Asia Bagus, pasal champion daripada Asia ni. Lepas tu dia buat cerita Oshin, dia hantar kat semua negara. So kita dulu layan cerita Oshin ni. So dan kita mula cakap, baguslah orang Jepun ni. Propaganda. If you control media, you can control the narrative. Narratif tu yang sangat penting. Contohnya kalau kita buat, dan sebab itu orang takut filem dan entertainment ni. Dan bila anak seni bersuara, di Indonesia kita ada pemuzik macam Iwan Fals akan menulis tentang ketidakpuashatian rakyat terhadap apa yang berlaku. Kan banyak artis-artis juga akan bersuara, mengeluarkan syair, muzik, drama, filem yang menunjukkan posisi mereka terhadap sesuatu isu di negara tu. So kita tak boleh buat benda tu. Kita tak ada kebebasan untuk buat benda tu. Sehingga adanya internet ni. Sehingga, dan itu pun sekarang ni sedang cuba dipolisi oleh JKOM. Kan, konten apa yang keluar boleh block lah, apalah, kita pun tak faham. So itu sebabnya saya rasa memang kena ada kita kena buat satu plan untuk membantu seni ni. Pasal seni ni sebenarnya cabang dia sangat besar. Orang-orang yang bekerja dalam industri ni, seni ni pun banyak sangat. Kenapa kita nak minta seni ni ada satu push untuk kuatkan industri seni? Pasal bidang-bidang lain dah ada push tu. Bukan maknanya push seni yang lain tak payah. Yang lain semua dah lalu. Industri dah lalu, pertanian dah lalu, semua dah lalu. Industri seni tak pernah. Pada saya ada push besar nak buatkan kita betul-betul international players. Macam mana kita kena ada professionalism, kena ada make sure yang kita punya standard sampai dengan standard-standard di luar negara. Kan, pencapaian kita apa benda semua kena sampai ke standard situ. Dan sertifikasi anak-anak seni di dalam negara kita, supaya orang akan datang ke sini untuk mencari anak-anak seni kita untuk digunakan untuk projek-projek diorang. Sekarang ni pun memang dah berlaku. Kebanyakan talent-talent baik dalam industri seni, sama ada mereka colorist ke, editor ke, apa yang bagus, semua kerja kat luar. Kerja kat Thailand, kerja kat Indonesia. Pasal diorang lebih pada saya lah menghargai value seorang artis tu. So value tu kat Malaysia ni 1 ke 2% saja yang sampai ke tahap Datuk Siti Nurhaliza, yang sampai level tu. Yang lain semua adalah betul-betul kais pagi dengan pagi. Kita adalah industri buruh sebenarnya. Buruh yang keluar Sabah, itu je.